Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kelas PDPR Matematik untuk kali ini. Untuk kelas hari ini, cikgu sambung kepada tajuk operasi bergabung yang melibatkan wang. Okey, operasi bergabung melibatkan wang. Okey, apa maksud operasi bergabung ni? Okey, bila operasi bergabung ni adalah operasi lebih daripada satu operasi yang terlibat bila dalam satu penyelesaian. Contohnya tambah dengan tolak, okey, darab dan bahagi, okey. Tapi sekarang ni kita lebih kepada operasi yang kita akan belajar di sini, okey. Cikgu tuliskan di sini adalah operasi tambah dan juga darab, kemudian operasi tolak dan juga darab. Kemudian kita ada operasi tambah dan juga bahagi, dan juga tolak dan bahagi. Okey. So kita akan belajar operasi bergabung yang melibatkan keempat-empat unsur ni. Okey. Dia sama macam kita buat operasi bergabung nombor bulat. Kamu dah belajar dengan cikgu. Kalau nombor bulat, okey, sekiranya kamu jumpa tambah dan darab, macam cikgu cakap sebelum ni, buat darab dulu. Tolak dan darab, buat darab dulu, baru buat tolak. Tambah dan bahagi, buat bahagi dulu. Tolak dan bahagi, buat bahagi dulu. Okey. Okay, tak apa. Kita tengok kepada contoh yang ada. Okey, mari kita buka buku teks, tengok muka surat 109, muka surat 99. Buku teks muka surat 99. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, berpandukan penyata bank. Okey, ini adalah penyata bank. Okey, yang kamu lihat di sini ini dipanggil penyata bank. So, berapakah baki wang pada 31 Mac 2021? Okey, dalam penyata bank, okey, dia ada tarikh, dia ada kod, dia ada nombor dokumen, pengeluaran, deposit dan juga baki. Deposit di sini bermaksud simpanan. Kita masuk duit, kita panggil sebagai deposit. Okey, kita tengok dekat sini Kita tengok dekat sini tarikh 1 hari bulan 1 2021. Ni BAL ni maknanya balance ataupun baki dibawa daripada akaun lama, daripada tahun lepas, bawa masuk ke tahun ni, baki ada RM6,800. Okey. So, baki awal. Nak senang kita ingat dia. Baki awal. Ada sebanyak RM6,800. Kemudian, tengok. Pada 31 hari bulan 1. Dia ada nombor dokumen ni, tak apa. Abaikan dulu. Tetapi dia di bahagian deposit. Bahagian deposit ni bermaksud duit masuk. Okey, duit masuk. So, 31 bulan 1 masuk RM150. Ni masuk 150. Kemudian, 28 bulan 2. 28 bulan 2 masuk lagi RM150. 31 hari bulan 3 masuk lagi RM150. So, soalan dia kata apa? Berapakah baki wang pada 31 Mac 2021? Jadi, dekat sini, baki awal ada RM6,800. Okey. So 31 hari bulan 1 masuk 150. Kemudian 28 hari bulan 2 masuk lagi 150. Jadi akhir sekali masuk 31 hari bulan 3, dia masuk juga 150. Soalan dia minta, okey, baki wang pada 31 Mac. Berapa maksud dia dekat sini? Berapa duit yang dia ada pada 31 Mac. Maknanya selepas dia masuk duit yang ketiga ni tadi, berapa jumlah duit dia yang baru. Pada 31 Mac, dia ada berapa banyak duit dia. Okey. 31 Mac ada berapa RM lah. Cikgu ringkaskan kat sini. Okey. Secara logiknya senangnya, kita boleh buat operasi ini dengan kita buat tambah saja. Kita tambah 3 nombor ni. 150 ni kita tambah 3 kali. Kalau kamu tambah, kamu akan dapat sebanyak
4,000 bukan 4,000, maaf cikgu. Okey, kita akan dapat nilai dia adalah RM450. Jadi kita kena totalkan dua ni tadi, totalkan balik dua ni tadi, kita tambah, so dia akan 6,800 tambah 450. Okey, 5, 8 tambah 4, 12, 1. Okey, 7,250. Okey, ini satu cara yang kita boleh buat. Kita tambahkan ketiga-tiga nombor ni tadi, dapat jawapan ni, kita tambah pula dengan 680. Ini satu cara yang kita boleh buat. Tetapi kita boleh guna lagi satu cara yang orang kata lagi nampak teratur. Okey, bila dah kita tahu maklumat dia, kita tengok ni ketiga-tiga nombor 150 ni nombor yang sama. Apabila ketiga-tiga ni nombor yang sama, bermakna kita boleh buat apa? Kita boleh buat darab. Okey, kita boleh buat darab. Jadi kita boleh buatkan bentuk ayat matematik dia. Okey, dalam contoh ni pun ada, nampak ni ayat matematik dia ni. 6,800 tambah 3 darab 150. Okey, tambah 3 darab 150. Jadi ini contoh yang kedua ni kita boleh buat macam ni. Kita pakai ayat matematik ni. Okey. So duit asal kita ada sebanyak 6,800. Kemudian kita tambah dengan 3 darab 150. Nampak? 3 darab 150. Sebabnya 150 ni ada 3 kali. Okey. Jadi bila kamu nampak di sini, operasi yang terlibat adalah tambah dan juga darab. So, apa perlu buat? Kamu perlu selesaikan yang darab dulu. Bermakna 3 darab 150. Okey. Jadi, kita selesaikan dulu. Tengok. Kita kira sebelah tak apa. 150 darab 3. 5 kali 3, 15. 1, 3, 450. Okey, kemudian baru kita tambahkan balik. Jadi 6,800 tambah dengan nilai baru yang tadi itu adalah 450. Kita buat bentuk lazim, 6,800 tambah 450. So kita akan dapat jawapan dia adalah 7,250. Okey. So dekat sini apa yang cikgu nak kamu faham dulu maksud soalan ni. Okey, kalau kamu tak faham nanti susah kamu nak jawab. Apa nak buat ni sebenarnya? Okey, yang penting pemahaman kepada soalan. Pengiraan ni kamu tengok kira mudah saja. Okey, tambah mudah. Tapi yang penting kamu faham apa kehendak soalan. Ini dalam soalan operasi bergabung. Okey, kita pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua, kita tengok sini. Okey, kita tengok soalan dia. Harga runcit untuk sekotak. Harga runcit ni harga jual lah. Harga jual kat kedai tu harga runcit. Sekotak harga dia RM1.60. Manakala harga borong susu, harga borong ni maknanya kalau kita beli banyak. Kita beli satu kartun. Biasanya harga satu kartun ni dia orang kata nampak mahal. Tapi kalau kita kira balik dia sebenarnya murah je. Harga borong RM27. Tapi untuk 24 kotak. Banyak. Okey. Kalau satu kat kedai jual RM1.60. Tapi kalau kita beli borong, beli banyak-banyak, dia kira 24 kotak sama dengan RM27. Okey. Tengok soalan dia. Hitung beza. Ni maksud ni. Hitung beza harga bagi 24 kotak susu secara borong dengan runcit. Okey, maksud dia faham balik. Hitung beza. Okey, kita tahu beza mesti apa? Kalau biasanya kita dengar kalau perkataan beza ini bermakna automatik operasi tolak. Okey, operasi tolak automatik. Ni kalau kita dengar faham beza Okey, sekarang dia nak beza apa? Harga 24 kotak susu secara borong dan runcit. Bermakna sekarang ini dia nak kamu cari beza
Okey. 24 kotak susu secara borong dan secara runcit. Kalau secara borong 24 kotak kita dah dapat ni dia. Iaitu berapa? RM sini 27, maknanya RM27. Sekarang kalau untuk harga runcit, okey, sebab borong ni dah memanglah 24. Harga runcit dia kata dia nak 24 kotak. Jadi dekat sini harga runcit berapa? Untuk nak dapat harga runcit ni bermakna kita kena 24 kotak darab dengan harga sekotak RM1.60 yang dia bagi tadi, darab dengan RM1.60. Nampak? Jadi dekat sini ini ada operasi darab kat sini. Okey. Jadi kita buat ayat matematik. Okey, kita bina ayat matematik. Jadi ayat matematik ni inilah sebenarnya macam yang dah ada dalam buku ni tadi. So ayat matematik dekat sini kalau kita tulis balik adalah ayat matematik. Okey, tiap kali latihan kena ada ayat matematik. Okey, 24 kotak darab dengan RM1.60. Okey. Tolak dengan RM27. Nampak? Okey. Bermakna kita tengok sini ada operasi darab, ada operasi tolak. Kalau jumpa macam ni apa kita kena buat? Kita selesaikan operasi darab dulu. Jadi ini kita kena buat dulu. So kalau kamu tengok dalam buku pun sama. Dia buat ni RM1.60 darab dengan 24. Okey. RM1.60 darab dengan 24. Dia buat dalam bentuk lazim. Kamu tengok dia buat dalam bentuk lazim. Okey, kita tengok pada yang contoh dia bagi saja. Right. Okey. Mula-mula darab dengan 4. Okey, sifar darab 4, sifar. 6 darab 4, 24, 4, 2 naik atas. Okey, 1 darab 4, 4 tambah 2 ni tadi dia akan jadi 6. Okey. Kemudian kita darab pula dengan nombor 2. Sifar darab 2, sifar. Okey, 6 darab 2, 12, 2, 1 naik atas. 1 darab 2, 2 tambah 1 ke atas ni jadi 3. Jadi bila kita selesaikan, tambah kita akan dapat RM38.40. Dah dapat jawapan ni tadi, tolaklah dengan harga yang orang kata harga borong tadi RM27. So RM38.40 tolak RM27 bermakna dekat sini kita akan dapat beza harga dia RM11.40. Jadi jawapan dia RM11.40. So, beza harga 24 kotak susu secara borong dan runcit adalah RM11.40. Jadi, kalau dekat sini secara logiknya adalah untung kalau kita beli secara borong. Beli secara borong lebih untung. Sebabnya dia ada beza harga RM11.40 dekat sini. Kalau kita kira harga sekotak dia akan jadi lagi lebih murah daripada harga runcit. Okey. Right, seterusnya kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga kita tengok dekat sini. Okey. Dia berdasarkan jadual berapakah jumlah kos tempat tinggal bagi tempoh 15 bulan. Okey. Kita tengok sini. Okey. Ini kos bulanan tempat tinggal jenis pangsapuri. Okey, kalau siapa-siapa yang tinggal rumah jenis pangsapuri. Pangsapuri ni rumah jenis yang bertingkat lah. Macam orang kata kalau dalam bahasa Inggeris dia apartment lah. Apartment. Okey, kos dia. Kalau sewa berapa? RM750 sebulan. Mana kalau selenggara, maknanya kalau dalam bahasa Inggeris selalu orang sebut maintenance. Selenggara ni maknanya dari segi sampah, dari segi bersih, cuci, keliling semua tu dia panggil kos selenggara. Kos selenggara semua ni adalah sebanyak RM56.80. Okey. Tengok soalan ni. Berdasarkan jadual, berapakah jumlah kos
tempat tinggal bagi tempoh 15 bulan. Bermakna sekarang ini dia nak kamu cari berapa kamu kena bayar, berapa kena bayarlah, senang cerita berapa kos, okey, untuk 15 bulan. Nampak? Jadi sebelum kita nak dapat kos untuk 15 bulan, kita kena cari apa? Carilah jumlah kos untuk sebulan. Okay. Cari jumlah kos untuk sebulan berapa? Jadi jumlah kos untuk sebulan mana? Bermakna 750 kena tambah dengan RM56.80. Okay. So dekat sini ayat matematik yang kita boleh buat adalah sewa RM750 tambahlah dengan 56, tak ada RM pula. Okay. Kena tambah dengan RM56.80. Duit kos selenggara. Okay. Ini adalah jumlah sewa sebulan yang kamu kena cari. Jadi yang ini 750 tambah dengan RM56.80. Kemudian nak cari 15, kenalah darab dengan 15 bulan. Maka inilah ayat matematik dia. Nampak? Okay, dekat sini kamu tengok cikgu ada buat dalam bentuk kurungan. Okay, sebab apa? Sebabnya kita kena cari kos ni dulu. Kos sebulan dulu. Sebab tu kena ada kurungan. Jadi macam mana nak dapat? Kita tambahlah dulu. Okay. So, tengok pada contoh pada buku teks ni. Ada contoh kat buku teks ni. Jadi cikgu tak perlu nak kira. Kamu tengok sini buat bentuk lazim macam ni. RM750 tambah RM56.80. Okay, nampak? Yang beza kat mana ni? Titik perpuluhan. Macam cikgu dah cerita sekali. Ni titik perpuluhan. Sini pun titik perpuluhan. Tambah sifar 2 sini. Jadi kamu tambahlah. Jadi kita akan dapat jawapan dia RM806.80. Daripada situ kita darab dengan 15. Okey, kita darab dengan 15. Okey, kalau sini dia buat bentuk lazim, cikgu buat dalam bentuk kekisi lah. Okey, cikgu nak suruh kamu tengok lain daripada yang lain pula. Kita buat dalam bentuk kekisi pula. Okey. Buat dulu petak ni. Okey, kena ada 5 petak sebab ada 5 nombor. Jadi RM806.80 darab dengan 15. Jangan lupa garisan serong ni. Okey. Okey. Alright, kemudian baru kita darab. Sifar darab 1 sifar, 8 darab 1 8, 6 darab 1 6, sifar darab 1 sifar, 8 darab 1 8. Sifar darab 5 sifar, 8 darab 5 40, 6 darab 5 30, sifar darab 5 sifar, 8 darab 5 40. Jadi kita tambah ikut sengit yang ini. Okey. So sifar, sini pun kembali lagi dia jadi sifar. Yang ini sifar tambah 8 tambah 4 tambah sifar jadi 12. Letak 1 dekat sini. 1 tambah sifar tambah 3 tambah 6. Dia jadi 10. Ini kita tambah ni 10. 1 naik atas dah tak ada. 1 aja tinggal. Okey. Right, itu tambah dia. 1 je tinggal. Kemudian 8 tambah 4, 12. Ni tambah ni. Ni tambah ni. 8 tambah 4, 12. 2, 1 naik atas. 1 tambah sifar. Jadi 1. So, jawapan dia dekat sini. Bila kita tulis balik. 1, 2, 1 sifar 2, sifar, sifar. So, kamu tengok ni lepas titik perpuluhan. Ada 2 nombor. Jadi, 1, 2 nombor. Sini titik perpuluhan dia. So, yang ini kalau dah macam ni. Tak ada nombor. Kita boleh abaikan. Jadi jawapan ni adalah RM12,102. Okey. Nampak? Okey, ini untuk contoh nombor 3 Kita tengok contoh nombor 4.
Catatan wang bulanan. Berdasarkan maklumat, kira perbelanjaan selama 2 tahun jika semua baki wang dibelanjakan. Nampak? Kira perbelanjaan selama 2 tahun jika kesemua baki wang dibelanjakan. Kita tengok catatan wang dia. Gaji 2,350, tabungan keluarga 180. Bermakna duit dia dapat gaji 2,350. Kemudian dia masuk dalam tabung 180 je masuk tabung. Okey. Dapat gaji, masuk tabung. Baki yang lain ni, yang duit baki lagi ni, dia belanjakan. Jadi soalan dia minta apa? Dia tanya kira perbelanjaan untuk 2 tahun kesemua baki wang itu. So sekarang ni, kalau dekat sini kita kena cari dulu. Pertama kita kena cari dulu baki sebulan. Okey. Baki untuk sebulan. Nampak tak? Sebulan. Kenapa sebulan? Sebab sini dia kata wang bulanan. Catatan wang bulanan. Okey. Bila kita cari, kita kena ada cari baki sebulan. Itu yang kamu kena faham dulu. Okey. Makna baki sebulan adalah 2,350 kena tolak dengan duit yang dia simpan tabungan RM180. Ini bila ditolak dapat baki sebulan. Okey, baki sebulan. Sekarang ini dia kata dia suruh cari untuk 2 tahun. 2 tahun bermakna kamu jangan terus ambil darab 2. Ingat, duit ni dia letak dalam bulan. Jadi 2 tahun ni kena tukar jadi bulan. 2 tahun bersamaan dengan berapa? Setahun 12 bulan. 2 tahun adalah 24 bulan. Okey, nampak situ? 24 bulan. Bermakna hasil pengiraan kamu yang ini tadi ni, kamu kena darab dengan 24 bulan. Jadi daripada situlah kita dapat ayat matematik dia adalah 2,350 tolak RM180 darab 24. Okey. Inilah kita dapat ayat matematik dia. Jadi kamu tengok kat sini. Bila ada kurungan, selesaikan kurungan dulu baru buat darab. Walaupun cikgu kata dia tolak dengan darab, buat darab. Tak. Sebab ada kurungan. Kena buat kurungan dulu. Baru boleh buat darab. Jadi kamu kena selesaikan dulu. Cikgu terus laju ke sini saja. Contoh yang dah ada dalam buku teks ni. Jadi kamu tengok sini 2,350. Tolak dengan 180, sifar tolak sifar, 5 tolak 8 tak boleh. Okey, ada RM5 nak beli barang RM8 tak boleh. Jadi buat apa? Minta sebelah. Minta sebelah 3 dia tinggal 2. 5 ni tadi dia jadi 15. 15 tolak 8 jadi 7. Okey, 2 tolak 1, 1, 2 turun bawah. Jadi 2,170. Ini adalah nilai sebulan yang dibelanjakan. Jadi seterusnya darab 24. Tengok. Contoh dia buat dalam bentuk kekisi. Sama je dalam bentuk kekisi. Dan jawapan akhir dia dapat sebanyak RM52,080. Jadi sepanjang 24 bulan ataupun 2 tahun, duit baki yang dia belanjakan adalah sebanyak RM52,080. Okay? Nampak? Yang penting kamu faham bagaimana nak cari maklumat dia. Okay, kita pergi contoh yang kelima. Okay. Gambar rajah menunjukkan, ni poster poster untuk Taska Pintar. Okay, kamu rujuk buku teks kamu bila nak join Taska Pintar ni, dia ada iuran pendaftaran dibagi tahu kat sini. Iuran pendaftaran RM1,140. Kemudian iuran setahun. Iuran setahun RM3,120.
Okey. So kita keluarkan maklumat ni, letak sebelah. Okey, yuran, kalau nak senang, yuran pendaftaran. Okey, bila nak masuk kena daftar, nak daftar kena bayar sebanyak 1,140. Manakala yuran untuk setahun, kalau orang nak bayar setahun terus, sebanyak 3,120. Okey, soalan dia kamu tengok. Kira bayaran bulan pertama. Dia nak tahu bulan pertama berapa kamu kena bayar. Okey, jadi selalunya bila ada macam ni, bila bulan pertama biasa kita kena bayar yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran ni memang kita biasa bayar awal tahun. Okey. Untuk bulan pertama ni cikgu letak ni. Bulan 1 lah. Okey. Yuran pendaftaran kena bayar. Selain yuran pendaftaran bermakna yuran bulan Januari lah. Ataupun bulan yang satu tu. Jadi yuran pendaftaran kita ada. Yuran pendaftaran kita dah tahu tadi 1,140. Yuran pendaftaran sebanyak 1,140. Jadi sekarang ni yuran bulan Januari. Macam mana nak dapat yuran bulan Januari? Itu kita kena fikir. Jangan panik. Jangan terus main ambil, kamu tambah semua dapat jawapan. Tidak. Kita tengok maklumat dia kata ada yuran setahun. Kamu kena tahu, kalau setahun bermaksud apa? Setahun bermaksud 12 bulan. Jadi apa yang kita bayar 3,120 ni adalah untuk 12 bulan. Jadi kita sekarang nak yang bulan Januari je. Jadi apa kita kena buat? Penyelesaian dia adalah untuk dapat yuran bulan Januari adalah kita kena bahagikan yuran setahun tadi tu. Ni yuran setahun 3,120. Kita kena bagi dengan 12 bulan. Sebab apa? Sebab setahun ada 12 bulan. Daripada situ kita dah dapat jawapan ni nanti. Barulah kita dapat jawapan ni tadi. Barulah kita tambah dengan yuran pendaftaran. Okay. So, kita boleh bina ayat matematik kat sini. Macam mana nak bina? Okay. Jadi, kita dah tahu. Bila nak yuran bulan pertama, mesti ada pendaftaran, mesti ada Januari. So, pendaftaran sebanyak 1,140. Okey. Kemudian kena tambah dengan yang Januari. Januari berapa? Januari bermakna 3,120 ni jumlah setahun kena bahagikan dengan 12 bulan. Okey, baru kita dapat untuk 1 bulan. Jadi ini ayat matematik dia. Nampak? Jadi kita tengok berbalik pada contoh penyelesaian yang dia bagi. Okey. Kita tengok sini. Right. 2 darab 12, 24. Okey. 1 tolak 4 tak boleh. Dia ambil sebelah. Okey. Dia ambil daripada 3. 3 tinggal 2. 1 ni jadi 11. 11 tolak 4 jadi 7. Nampak? 2 tolak 2 tak ada. So 7 turunkan 2 ni sebelah. Tu 12 darab 6, 72. 2 tolak 2, sifar. Turunkan sifar. Sifar darab 12, sifar. Okey, habis. Jadi, sebulan, yuran bulanan dia adalah RM260. Bermakna dekat sini adalah RM260. Seterusnya apa nak kena buat? Tambahlah dengan 1,000. Jadi sekarang RM260 kita tadi tambahlah dengan duit pendaftaran 1,140. Bermakna bulan pertama kena bayar sebanyak 1,400. So bayaran untuk bulan pertama ialah 1,400. Okey, jadi kita akan dapat kat sini 1,140 tambah dengan 260
Jadi kita akan dapat jawapan dia RM1,400. Okey. So ini dia. Yang penting kamu nak faham ni. Baru kamu boleh buat. Tak faham cerita ni kat sini, panjang sikit masalah dia. Jadi kena faham dulu. Okey. Kita pergi kepada contoh yang ke-6. Contoh ke-6, pertandingan robotik. Berdasarkan gambar rajah. Okey, berdasarkan gambar rajah, Reza dan kawan-kawan dia menang pertandingan robotik. Kemudian Reza nak gunakan duit yang dia menang tadi, dia nak beli jam. Okey. Dia dah cakap tadi dia nak beli jam. Okey, nampak? Okey, pertama sekali Reza ke kawan dia menang robotik. Ini jumlah duit ni kamu tak nampak sini. Jadi duit ni yang dia menang hanya adalah sebanyak RM2,500. Okey. Okey, Reza dan kawan dia menang. Dia dapat duit sebanyak RM2,500. Kemudian Reza dia nak beli jam. Cerita dia macam itulah. Dia nak beli jam dengan duit dia tadi. Harga jam dia adalah sebanyak RM89.90. Soalan dia tanya, berapakah baki wang Reza? Dia tanya berapa baki wang Reza lepas dia beli jam. Jadi soalan dia dekat sini dia tanya berapa baki wang Reza. Okey. Pertama kamu tengok sini. Okey, kamu tengok sini. Dia menang RM2,500. Adakah dia menang RM2,500 ni dia dapat seorang? Itu persoalan dia. Okey. Kamu kena tengok merujuk balik pada gambar rajah. Okey. Dia menang RM2,500 ni. Adakah dia seorang je menang? Berdasarkan gambar rajah ada berapa murid? Ada 4 orang murid. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang murid. Jadi duit yang menang ni sebenarnya dia kongsi dengan 4 orang rakan dia. Duit tu dia kongsi, bukan dia seorang. Okey. Jadi bermakna apa yang kamu perlu cari dekat sini adalah kamu kena cari berapa seorang dapat. Okey, maknanya nilai wang bukan nilai. Maksudnya sebenarnya jumlah wang lah. Sini sebenarnya jumlah wang. Jumlah wang yang diterima oleh Reza. Nampak? Kamu kena cari dulu ni. Berapa banyak duit yang Reza terima daripada menang tadi. So, bila dia kongsi 4 automatik, duit 2,500 ni tadi kena buat apa? Kena, sekejap Dia ada gangguan sikit. Cikgu tertekan dia punya tu. Okey, nampak? Bermakna duit 2,500 ni tadi dia kena bahagi dengan 4 sebab ada 4 orang kawan dia. Nampak? Okey, itu yang pertama. Bila kamu dah dapat jawapan ini, apa kamu perlu buat? Bermakna jawapan ini tadi kenalah, cikgu ambil sini, katakanlah jawapan di sini. Inilah. Ya, okey. Cikgu letak simbol tu. Bermakna jawapan dia tu tadi, yang benda ni, kenalah tolak dengan harga jam apa? RM89.90. Jadi dekat sinilah baru baki duit dia. Nampak tu? Jangan main ambil terus tolak aja. Jadi dengan cara tu kita boleh dah reka ayat matematik dia. Macam mana ayat matematik dia? Jadi ayat matematik di sini adalah yang kita boleh buat adalah 2,500 duit menang. Bahagilah dengan 4 orang. Sebab dia kena kongsi 4. Tolaklah harga jam tadi RM89.90. Maka dapatlah nanti berapa baki duit Reza. Nampak kat situ? Okey. Jadi selesaikan operasi bahagi ni dulu. Dapat jawapan baru kita buat tolaklah nombor yang seterusnya.
Okey, itu kamu kena faham tu dulu. Jadi kita pergi pada contoh ni je, kamu boleh rujuk contoh ni, cara bahagi dia 2500 bahagi 4, maka kamu akan dapat jawapan dia 625. 625 ni tadi kamu kena tolak dengan RM89.90. Maka kamu akan dapat jam tangan tadi, baki duit Reza lepas beli jam sebanyak RM535.10. Okey, RM535.10. So, jika kamu faham, yang penting faham dulu maksud soalan dia ni, baru kita boleh selesaikan. Okey, contoh penyelesaian kamu boleh tengok terus direct contoh yang ada dalam buku teks ni sahaja. Okey, tak perlu cikgu tunjuk, masih sama je. Okey, tengok contoh 7. Okey, contoh 7. Okey, ni syarikat lah. Okay, kita baca dulu Tuan, syarikat mempunyai wang untuk bonus pekerja sebanyak RM250,000 dalam akaun 1 dan RM120,500 dalam akaun 2. Bermakna sekarang ni syarikat ni tadi dia nak bagi bonus. Bonus ni imbuhan lah. Mungkin dia dah untung banyak, jadi dia nak bagi bonus pada pekerja dia. Kemudian duit dia tu ada dalam akaun 1, ada dalam akaun 2. Maknanya ada dalam dua akaun berasingan. So dekat sini cikgu buat kat sini dulu maklumat dia. Dia ada duit bonus, jumlah dia sebanyak dalam akaun 1 ada RM250,000. Oh, banyak tu. Dalam akaun 2 dia ada RM125,500. Ni duit bonus tu. Kemudian tengok maklumat seterusnya. Syukur. Bos dia kata syukur. Sila agihkan sama banyak jumlah itu kepada 40 orang pekerja. Dia kata duit ni tadi apa dia nak buat? Duit bonus ni tadi dia nak agihkan. Agihkan maknanya sebenarnya dia nak bagilah pada pekerja dia. Ada berapa ramai? Agihkan kepada 40 orang pekerja dia. Agihkan kepada 40 orang. Jadi soalan dia kat sini tengok. Hitung bonus yang akan diterima oleh setiap orang pekerja. Jadi seorang pekerja dapat berapa duit bonus dia. Nampak? Okey. Kamu dah tahu tu. So sekarang duit ni tadi, duit yang ni tadi, akaun 1 campur akaun 2, nak kena bagi pada 40 orang. Okey, jadi macam mana tahu banyak dia orang dapat? Bermakna sekarang ini kena tambah dulu ni. Dua-dua ni kena tambah dulu. Okey, dah dapat jawapan yang ini, baru kena buat apa? Bahagi dengan 40 orang. Baru kita dapat tahu seorang tu dapat berapa. Jadi ayat matematik dia adalah 250,000 tambah 125,500. Kena buat kurungan sebab yang ni kena selesaikan dulu, baru kita boleh bahagi dengan 40 orang. Ini ayat matematik dia. Jadi kamu selesaikan tambah ni dulu. Jadi seperti dalam contoh dalam buku teks ni tadi, kamu tengok selesaikan tambah ni. Dia selesai ni tambah ni 250,000 tambah 125,500, maka dia akan dapat jumlah duit dia adalah 375,500. Kemudian dia buat apa? Dia bahagi 40. Tengok sini, dia bahagi 40. Jadi penyelesaian dia bahagi 40 sama macam dalam buku teks ni lah. Sama macam dalam buku teks ni, tak ada masalah, kamu boleh tengok sini. Okey, ini kalau dia pakai cara satu. Kamu tengok cara dua. Cara dua ni pula kamu tengok masih sama, ayat matematik masih sama bagi 40. Tetapi kamu tengok dia pecahkan kat sini. Cikgu tulislah. Okey, supaya kamu nampak macam mana soalan tu dia buat. Dia selesaikan, bukan dia buat. Okey. Ayat matematik dia masih sama. Okey, dia iaitu yang inilah, ini ayat matematik dia, cikgu sambung kat bawah ni. Ni ayat matematik dia.
Kemudian jawapan dia tadi dia dapat 300, sekejap, lupa letak tanda ringgit. 375.500 bahagi. Tadi dia bahagi 40. Sekarang ni dia buat bahagi 4 bahagi 10. Okey, sebenarnya boleh buat. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak tahu 40 ni kalau kita pecahkan ni, cikgu dekat sini ada sini lah. Okey, 40. 40 ni sebenarnya dia adalah 4 darab 10. So sebab tu dia boleh buat, dia buat bahagi 4, dia buat bahagi 10. Nampak tak? Okey, ini salah satu cara lah kalau kita tengok nombor tu boleh mudah kita. So apa kita buat? Kita buatlah ni, kita ambil bahagi 10. Bila bahagi 10 dulu, dia sebenarnya macam ni. 375 ni 500 bahagilah dengan 10. Buat bahagi pecahan, potong sifar je. Potong sifar. Jadi kita akan dapat jawapan sini 37550. Okey, bila dah dapat ni, kita bahagilah dengan 4 macam dalam soalan tu. Okey, bila kita dah bahagi dengan 4, kamu tengok jadi mudahlah sebab pakai CP4. Tak perlulah kamu buat CP40. Itu sebenarnya nak tunjukkan kepada kamu cara mudah. Cara lain kita boleh buat, tetapi bergantung pada ni lah bahagi berapa ni. Kalau bagi 40 okeylah. Kalau bagi nombor yang macam 25, 37 yang belakang tak ada sifar, tak boleh lah. Kita kena buat cara biasalah. Okey. So nampak. So penyelesaian bahagi dia pun sama macam dekat sini. Bahagi 4. So tak perlulah cikgu nak tunjukkan contoh. Yang penting kamu faham soalan dia tadi. Apa cara nak buat dia. Okey. Ataupun kamu tengok sini, nampak ni, yang 10 tu dia buat alih titik perpuluhan pun boleh juga. Okey, akhir sekali akan dapat jawapan dia berapa bonus yang diterima? 9,000. Okey, bonus yang diterima adalah sebanyak 93,000. Oh, banyak, 875,000. Oh, banyak tu seorang dapat. Okey, 93,000. Boleh beli kereta apa ni? Kereta Honda cash boleh beli. Honda City boleh beli cash ni 93,000. Alright. So ini contoh yang ke-7. Kita pergi kepada contoh yang terakhir. So cikgu harap kamu faham bagaimana step-step dia. Yang penting kamu tahu cara nak cari dia. Okey. Pengiraan masih sama, tak ada beza dengan kita belajar sebelum ni. Okey, ini soalan direct question. Kalau kamu tengok, okey, RM254,892.75 okey, tolaklah dengan RM86,301.90. Kemudian bahagi 5. Bila kamu jumpa macam ni, apa kena buat? Selesaikan dalam kurungan ni dulu, selesaikan benda ni dulu. Dapat jawapan, bahagilah dengan 5. Jadi ini contoh dia. Dia dah tolak dulu. Dia dapat RM168,590.85. Kemudian soalan ni tadi dia buat bahagi 5. Maka dapat jawapan akhir dia adalah RM33,718.17. Okay. So cikgu tak perlu tunjuk pengiraan. Kamu boleh tengok contoh dekat sini. So, cikgu rasa ini sahaja berkaitan dengan operasi bergabung. Yang penting cikgu nak kamu faham bagaimana cara nak cari jawapan dia dulu. Baru kita pergi kepada ayat matematik dan juga penyelesaian. Okay, untuk latihan kamu boleh tengok latihan pada muka surat 103. Cikgu ada nyatakan dekat bawah ni. Latihan muka surat 103. Soalan 1 C, D, E, F. Soalan 2 A, B, C, D. Okay, C, D, E, F dan juga A, B, C, D. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.